وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدنا قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أجعلنا من بين يدينا وأجعلنا تعالى يا الله أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم والدعم ومعرفة العلم والحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأتقون على نبينا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah yang memberi kepada kita kesempatan untuk meneruskan lagi daripada kitab Syarah Lamah Al-Qurtubi ada As-Sanusi yang mana kepada pada qaul musannifi wa amma burhanu wujud ittisafihi bil qudrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif wa amma burhanu wujud ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali'annahu law intafa syai'un minha lama wujida lama wujida syai'un minal hawadith wujida. Adapun bukti wajib ataupun dalil wajib bersifatnya Allah Ta'ala dengan kudrat, iradat, ilmu dan juga hayat, maka dari kerana sesungguhnya jika ternafi dawitafa syai'un minha, jika ternafi satu daripada al-mazkurah kudrat, iradat, ilmu, hayat tadi, lama wujida syai'un, nescaya tidak didapati sesuatu pun, takkan wujud suatu pun minal hawadisi daripada makhluk. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kudrat atau iradat atau ilmu atau hayat, maka takkan ada alam, takkan ada makhluk. Itu secara umum. Wujidah ni PN ni memang dia mabni dengan cara malam sama ta'alu. Wujidah dengan makna ada. Wujidah al-madrasah, tidak wujidah di madrasah, ada madrasah. Atau wujidah zaitun, wujidah zaitun dengan makna ada zaid. Jadi benda yang ada tu kami benda yang mawjud, benda yang mawjud. Yang tanya mawjud tu yang diada tu, yang diada tu wujud. Daripada awjada yujidu, awjada yujidu. Jadi pencipta ialah mujid. Mujid itu pencipta. Kalau benda yang dicipta itu ialah benda yang mujad, yang mujid yang mendapati, yang mendapati lah kita kata mujid, yang mendapati ataupun yang mencipta, yang ada, yang diadakan mujad. Sesuatu itu ada, sesuatu itu mawjud. Jadi fi'il dia itu memang asal dalam bentuk mabni lil majhul, wujidah, makna ada. Maka sesuatu yang ada kita kata sesuatu yang mawjud, sesuatu yang mawjud. Wajib dia mana wajib? Wajib itu orang yang menjumpai wajad tu al-kitaba fil masjid. Jadi orang yang mendapati itu wajib, orang yang mendapati benda yang ada itu mawjud, sesuatu yang ada itu mawjud. Faham? Jadi penggunaan dalam bahasa Arab dia ada atau sesuatu yang ada itu dipanggil mawjud.
Yang fi'il itu wujida. Wujida. Baik. Jadi dalil bagi adanya atau wajibnya sifat kudrat, iradah, ilmu dan hayat ialah alam. Kerana kalau tidak ada Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut, maka takkan ada dan wujud takkan wujud alam ini. Tengok kata Syekh, qala al-Syarih rahimahullah, qad taqaddama anna ta'thir al-qudratillah ta'ala mutawaqqifun 'aqlan 'ala iradatihi ta'ala dzalika al-athara. Telah terdahulu bahawa taksir kudrat itu, memberi kesan kudrat Tuhan itu terhenti pada akal atas berkehendak Tuhan akan mengadakan kesan itu. Iradatihi ta'ala dalikal athara. Dalika itu jadi maf'ul bih kepada iradah masdar yang didhafa'kan kepada fa'il. Jadi dalika itu maf'ul bih. Isim isyarah al-athar badal kepada dalika. Jadi kita dah sebut dahulu kudrat Tuhan ni ta'alluq dia ialah memberi kesan. Jadi kesan kudrat Tuhan mengadakan sesuatu itu maknanya terhenti pada akal bahawa Allah menghendaki berlaku perkara itu. Kesan itu dah. Allah mengadakan alam ini dengan kudrat. Maksudnya tentulah bila Allah mengadakan itu, dia berhajat bahawa apa yang dia nak itu, apa yang dia ada itu, iaitu dalam kehendak dia. Tuhan mengadakan mengikut kehendak dia. Jadi buat itu buat berdasarkan kehendak dia. Wa anna Hamzah untuk bagi kata. Taqaddama anna ta'thira wa anna al-iradata tatawaqqafu wa anna al-iradata tatawaqqafu ataupun yatawaqqafu. Sini salah juga. Baik. Bukan tatawaqqafu, yatawaqqafu. Wa anna al-iradata yatawaqqafu ta'thiruha 'ala al-'ilm. Baik, Allah nak buat, maka Tuhan buat kesan, Tuhan buat sesuatu makhluk ini. Maka apa yang Tuhan buat itu tentulah berdasarkan kehendak dia. Mutawaqqifun 'ala iradatihi, berdasarkan kehendak dia. Kehendak dia untuk mengadakan perkara itu. Dan kehendak dia itu tentulah berdasarkan kepada ilmu dia. Kerana apa yang dia nak itu tentulah apa yang dia tahu. Yatawaqqafu ta'thiruha 'ala al-'ilm. Terhenti kesannya di atas ilmu. Berhenti atas ilmu. Kenapa? Li'anna al-qasda ila takhsisil mumkini bi ba'di ma yajuzu 'alayhi. Kerana al-qasda li'annaha al-iradah li'annaha al-qasd li'anna al-iradata al-qasd ila takhsisil mumkini bi ba'di ma yajuzu 'alayhi. Kerana iradah itu ialah qasd, kehendak pada menentukan mungkin dengan sebahagian apa yang harus pada atasnya. Itu pasti iradah. Apa itu iradah? Iradah itu makna menghendaki, menentukan sesuatu yang harus atas. Contoh kita bagi ini secara umum lah.
kita ada keinginan. Apa makna keinginan? Keinginan itulah kita nak tentukan sesuatu yang mana harus harus ini, harus satu lagi, kita tentukan. Itu iradah. Nah, kita nak berbuka di mana? Berbuka di masjid, atau berbuka di asrama, atau berbuka di kedai, atau berbuka di rumah kita. Jadi kita tentukan mana-mana kemungkinan yang harus. Itu iradah. Jadi iradah itu ila al-qasdu ila takhsisil mungkin bi ba'd ma yajuzu alaih. Wal qasdu masyrutun. Itu ayat baru tu ini disusun hujah. Wal qasdu masyrutun bil ilmi. Dan qasd itu disyaratkan ini. Kita nak dan kita nak pilih, itu mestilah pilihan itu berdasarkan itu. Tidak ada orang yang pilih dalam keadaan tak tahu. Kalau tak tahu, dia tak akan pilih. Tak. Jadi kita sebenarnya memilih, ataupun pilihan itu sendiri berlaku pada benda-benda yang dalam pengetahuan kita. Kita tahu menu kedai ni ada bini-bini. Lepas kita pilih. Kita pilih menu yang mana kita tahu. Ada kata tuan kedai, ada menu dia tak beritahu kepada pelanggan. Ada kita pilih tak? Tak tahu. Jadi pilihan itu disyaratkan dengan tahu, dengan ini. Boleh kan? Kenapa? Kudrat bergantung kepada kehendak iradah. Iradah pula berdasarkan kepada ini. Wal-ittisab bil qudrati wal iradati wal ilmi mutawaqqifun 'ala al-ittisab bil hayah. Dan bersifat dengan kudrat iradah ilmu tadi terhenti atas bersifatnya zat dengan hayat, dengan sifat itu. Kalau sesuatu itu tak hidup, mampukah dia tahu? Tak mampu tahu sebab ada itu. Mampukah dia memilih? Mampukah dia berkehendak? Tak. Jadi kudrat iradah dan ilmu memerlukan bahawa zat itu mesti bersifat dengan hayat. Li'annaha syartun fiha. Kerana hayat ini syarat fiha ayat al-madhkurah pada sifat-sifat tersebut. Sifat kudrat iradah ilmu. Nak ada zat itu berkuasa, mesti zat itu hidup. Kalau mati zat itu tak ada kuasa. Kalau zat itu tidak hidup, dia mati, adakah dia ada keinginan? Tak ada keinginan. Mayat, adakah mayat ada kuasa? Mayat ada keinginan, mayat ada ini, tak ada. Hilang semua itu. Kerana itu hayat ini seumpama syarat bagi kesemua sifat-sifat tersebut. Wa wujudul masyruti biduni syartihi muhal. Dan adanya masyrut tanpa ada syarat itu mustahil. Masyrut ada tapi tak ada syarat. Itu tak dimakan. Masyrut tadi ialah kudrat iradah ilmu tu. Masyrut maknanya yang disyaratkan. Yang disyaratkan ataupun besar daripada syarat. Syarat itu sendiri hayat. Hayat ialah syarat kepada kudrat iradah ilmu. Ada kudrat iradah tanpa ada ilmu, tanpa ada hayat, mustahil. Takkan ada kudrat iradah ilmu tanpa ada hayat. Fa'idan maka dari kerana itu fa'idan wujudu hadithin ayyi hadithin kana mutawaqqifun ala ittisafi muhdithihi bihadhihi sifat. Fa'idan alidan kedua dengan alif tanwin ataupun dengan fa'idan, maka dari kerana itu wujudu hadithin ayyi hadithin kana, adanya makhluk. Ayyi hadithin kana, mana-mana makhluk. Itu nak takkid lagi. Adanya satu makhluk. Mana-mana makhluk lah. Ayyi hadithin kana, apa-apa makhluk dia mutawaqqifun atau khabar dia. Wujudu mubtada, mutawaqqifun itu khabar. Maka dari kerana itu adanya makhluk, mana-mana makhluk ia mutawaqqifun, terhenti ala ittisafi muhdithihi
terhenti atas bersifatnya penciptanya bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat ini. Jadi makhluk itu nak wujud, nak ada, mesti Tuhan yang mengadakan itu. Tuhan yang bersifat dengan kudrat, Tuhan yang sifat dengan iradah, dengan ilmu, dengan hayat. Kalau makhluk ada tapi Tuhan tak kuasa, tak satu buat. Makhluk ada tapi Tuhan tak nak buat, dia siapa yang buat makhluk? Ada makhluk tapi Tuhan tak hidup, pencipta tak hidup. Takkan berlaku lah akal tak boleh terima. Okay. Lam intafa syai'un minha, kerana kalau ternafi sesuatu daripada sifat-sifat tersebut tu, as-sifatul madhkurah itu, lama wujida syai'un minal hawadisi, nescaya takkan ada satu pun daripada makhluk ini. Kalau Tuhan tak ada sifat yang berkait iradah ilmu hayat, takkan ada makhluk. Makhluk takkan ada. Wa huwa khilaful hissi, dan itu menyalahi panca indera wal ayan dan penyaksian. Kita saksikan makhluk ni ada. Panca indera kita menyatakan bahawa adanya makhluk ini. Jadi bila ada makhluk, mana tentulah Tuhan bersifat dengan sifat ni. Li'annahu law iltafatil qudratu, kerana kalau ternafi kudrat, lazimal ajzu, lazim oleh lemah. Kalau tak ada kudrat, maka Tuhan lemahlah. Tak ada kuasa, lemah. Kalau Tuhan lemah, boleh buat alam ni? Takkan boleh buat alam. Wal-ittisafu, mana tadi? Lazimal ajzu, fala yata'atta ma'ahu ta'thirun, maka tidak mampu, yata'atta ay la yumkin, la yata'atta ma'ahu ta'thirun, tidak mampu dengan bersamanya itu oleh ta'sir. Tak boleh, tak mungkin kesan. Kalau tak ada kudrat, nak buat apa? Nak buat macam mana? Walau intafatil iradatu, dan jika ternafi iradah, lan tafatil kudratu, akan ternafilah kudrat. Kalau iradah tak ada, maka kudrat tak ada. Kehendak tak ada, bila nak, tak ada kehendak, boleh buat tak? Tak boleh buat lah, tak buat. Tak ada kehendak. Bila kehendak tak ada, buat lagi lah tak ada. Walau intafal ilmu, dan jika ternafi ilmu, lan tafaya, nescaya ternafilah kedua-duanya, iradah dan kudrat. Kalau ilmu tak ada, maka apatah lagi takkan ada iradah, takkan ada kehendak. Kerana nak itu mesti ada ilmu. Bila ilmu tak ada, takkan ada lah kudrat, takkan boleh buat. Sebab nak buat tu kena ada iradah, nak iradah kena ada ilmu. Jadi ternafi iradah dan kudrat. Walau intafatil hayatu, dan jika ternafi hayat, lan tafal jami'u, nescaya akan ternafi kesemuanya sekali. Kalau Tuhan itu tak ada sifat hayat, Tuhan tak hidup, kudrat iradah itu tak ada. Lima taqaddama, kerana apa yang telah terdahulu, minat tawaqqufi, daripada terhenti dan berhajat. Terhenti makna berhajat. Kudrat berhajat pada iradah, iradah berhajat pada ilmu, ilmu berhajat pada ayat. Jadi kalau tak ada ayat pada hati, maka sifat-sifat tersebut, maka takkan ada alam. Tak ada alam ni mustahil. Sebab apa? Sebab alam yang ada. Kita tengok dengan bukti, dengan penyaksian. Sesat. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, wa amma burhan wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma', wa aidan law lam yattasif biha lazima an yattasifa bi afdaliha wa hiya naqaisu wan nafsu alaihi ta'ala muhalun. Adapun dalil wajibnya sifat sama bagi Allah, sifat basar dan sifat kalam, maka dalil dia al-kitab was sunnah wal ijma'. Dalil nafsi. Dalil nafsi ini Quran, hadis dan ijma'. Al-kitab was sunnah wal ijma'. Dalam tiga sifat ini, sifat sama basar sifat ini dia kategori yang berbeza sikit,
berbanding sifat-sifat sebelum ni. Kerana sifat-sifat sebelum ni dari akli, didatangkan dari akli dulu. Ada pun tiga sifat ini dalilnya dalil naqli lebih kuat. Dalil naqli lebih kuat pada menisbatkan tiga sifat ini. Sebab itu namakan sifat sama'iyah ya. Kerana dalilnya datang daripada dari sam'i, dari sama' Quran, hadis dan juga ijma'. Kenapa? Kerana ketiga-tiga sifat ini dia tidak berkait langsung dengan wujudnya alam. Tidak berkait langsung dengan secara langsung, maksudnya tidak berkait dengan wujud alam. Ada pun sifat-sifat lain dia berkait dengan wujud alam. Sebab itu dalil akal pada selain tiga sifat ini kuat. Ataupun ulama bincang dalil akal dulu pada menisbatkan sifat-sifat selain tiga. Wujud kita bakok sampai ke sifat hayat itu dibincangkan dalil ialah dalil akal. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan wujud alam. Alam ini ada. Alam ini, kewujudan alam ini suatu yang tak boleh dinafikan oleh darurah, oleh kita kata al-his, oleh panca indera. Dia satu maklum yang maklum bil darurah bahawa alam ini ada. Alam ini ada, buktinya kita melihat. Alam ini ada, buktinya kita sendiri bukti alam ada. Jadi menafikan hakikat untuk alam ni, orang ni sofis lah, sebab ialah orang ni kalau berhenti lah pada buat bincang gitu. Kecuali kena disebabkan hakikat adanya hakikatul asya' sabitah, adanya hakikat suatu. Sekarang ni bila kita yakin semua manusia yang berakal dia tahu bahawa alam ni ada dan alam ni masuk dia baik. Jadi kewujudan alam ni dia berkait secara langsung bahawa adanya Tuhan yang memiliki sifat wujud dan bahawa berkolah pada ta'ala hawadisi dia mungkin sampai ke gerak irodat ilmu hayat. Sebab kalau ternafi sifat-sifat tersebut, maka tak akan ada alam. Alam tak akan ada. Tetapi sifat sama basar kadang ni tak ada kaitan pada kewujudan alam. Allah bersifat dengan sama. Ada kesan pada wujud alam? Tak ada. Dia tak ada kesan pada wujud alam. Dengan makna wujud alam tak bergantung pada sifat sama. Ada pun wujud alam ni bergantung Tuhan tu ada, Tuhan bersifat. Wujud alam ni bergantung Tuhan tu mesti pindah. Kerana Tuhan tu kalau tak pindah dia baru dia sama macam alam. Kalau macam alam takkan ada Tuhan tu alam. Mesti dekat, mesti lain daripada alam. Mesti berdiri dengan sendiri, mesti bersifat bergerak. Kalau dia mahu macam mana nak ada kat alam. Kalau mesti berkehendak, kalau tak kehendak takkan ada alam. Mesti ada ilmu, kalau tak ada ilmu macam mana nak buat alam. Mesti hidup, kalau mati macam mana nak ada alam. Tapi mendengar, melihat dan berkata-kata, kewujudan alam tak berkait dengan kita sifat. Sebab itu pendalilan yang dibuat oleh ulama kalam pada tiga sifat ini ialah kepada dalil naqli. Sebab itu didatangkan dalil naqli. Ada alam ni, adakah terhenti bahawa Allah itu mendengar? Kita wajib, ini persoalan ni bukan makna kita nak nabi, bukan. Kerana tidak ada kaitan. Sifat mendengar ada kaitan tak pada mengadakan? Tak ada. Sifat melihat ada kaitan tak pada nak mengadakan? Tak ada berkait sifat kudrat. Kalam adakah berkait dengan mengadakan? Tak ada. Kalam ni tak ada dalalah. Allah menunjuk dengan kalam ni kepada apa yang dikehendaki. Jadi pada kejadian ataupun penciptaan alam ini tidak berkait langsung secara langsunglah dengan sifat sama, basar dan kalam. Kali itu dalil yang didatangkan ialah dalil sam'i. Wa aidan dan juga didatangkan juga dalil nahli. Dalil akli kemudian. Apa dia? Lau lam yattasif biha. Kenapa sama basar kalam ni sifat yang wajib bagi Tuhan? Pertama tadi kan Tuhan beritahu dalam Al-Quran, Nabi beritahu dalam Sunnah, dan perkara itu menjadi ijma'. Dan dari akal ni, kalau Allah tidak bersifat dengan tiga-tiga sifat ini, lazimah yattasifa bi'abdaniha, lazimlah bersifat di Tuhan dengan lawan tiga.
Kalau Tuhan tak mendengar, Tuhan betul. Tuhan tak melihat, Tuhan betul. Tuhan tak bercakap-cakap, Tuhan bisa. Kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat ni, maka Tuhan kan sifat-sifat apa? Wahiyah apa isu dan sifat-sifat lawan itu ialah kekurangan. Wa nafsu alaihi ta'ala muhal, dan kekurangan pada hak diri Allah Ta'ala itu mustahil. Qala syarih rahimahullah al-kitabu. Kitab tu apa makna? Al-Quran lah. Kitab, alif lam tu al-ahdi, menuju kepada al-kitab dengan makna kitab yang ma'ruf, yakni Al-Quran. Wa huwa qauluhu ta'ala, dalil bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sama bahasa kalam ialah firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi as-sami' al-basir, macam mana sama basar? As-sami' itu yang mendengar, al-basir itu yang melihat. Dan sifat lazim bahawa sesuatu zat itu mendengar, bahawa ada sifat pendengar. Lazim bagi suatu zat itu melihat, ada sifat basar, sifat penglihatan. Wa qawluhu ta'ala, qala innani ma'akuma asma'u wa ara. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dalam nusrah tak ada qala la takhafa dah. Jadi yang ditambahkan tu kami ikut kalam sunnahnya, innani ma'akuma. Jadi qala ayat Quran tu itu ayat daripada awalnya qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Cuma mahal syahid yang ada dalam syarah ni ialah innani ma'akuma. Jadi qala la takhafa tu, permulaan ayat tu dia tidak disebutlah oleh pengarang dalam nusrah ni. Dia ambil daripada innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Siapa? Musa dan Harun. Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua, asma'u mendengar, wa ara dan juga melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengisbatkan atau menyatakan bahawa dia mendengar dan melihat. Bila dia mendengar melihat, mana ada sifat pendengar dan ada sifat melihat. Okey. Wa qawluhu ta'ala wa kallama Allah Musa. Jadi biasa tadi datang dalam sirah isim fa'il. Sirah isim fa'il atau wazan fa'ilun. Waktu ni didatangkan dengan sirah fi'il asma'u. Jadi sami', basir. Waktu ni atas wazan isim. Waktu ni atas wazan fi'il asma'u dan wa ara. Menunjukkan bahawa Allah melihat dan mendengar. Bila melihat dan mendengar, maka ada sifat sama dan basar. Sifat kalam pula, qauluhu ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Wa kallama Allah Musa taklima. Dan sungguhnya telah berkata-kata Allah akan Nabi Musa akan sebenar-benar perkataan. Kallama. Sini datang dalam sirah fi'il. Kallama Allahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar perkataan. Wa qauluhu ta'ala inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Bi risalati wa bi kalami. Ini dalam bentuk isim tadi kallama betul. Jadi Syekhul Rubi pertama datang dalam bentuk isim yang memberi makna as-subut. Yang kedua dalam bentuk fi'il yang memberi makna tajaddud, makna Allah sentiasa bersifat dengan berkata-kata
bersifat dengan mendengar, bersifat dengan melihat. Itu khasiat isim dan khasiat fa'il beza dia. Dalam lafaz ataupun sirah isim ni memberi makna subut, sabit, tetap kawan. Dalam sirah bentuk fa'il memberi makna at-tajaddud, makna berlaku berulang-ulang, sentiasa. Istimrar makna berlaku tajaddud. Allah sentiasa mendengar, melihat dan berkata-kata. Jadi dia akan dua. Inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati, sesungguhnya aku pilih engkau 'ala an-nasi, di atas manusia, bi risalati, dengan risalah, dengan risalahku, wa bi kalam, dan juga kalam. Ini siapa ni? Allah Ta'ala khitab kepada Nabi Musa alaihi salam. Qala ya Musa inni istafaituka 'ala an-nas bi risalati, wahai Musa, aku memilih engkau, istifat, daripada ramai-ramai manusia aku pilih engkau dengan risalah aku, wa bi kalami, ini dah sirah isim, dan dengan kalam, di mana Allah ada sifat kalam. Was sunnatu, dan yang kedua ialah sunnah. Sunnah iaitu dalil bagi sifat tersebut daripada sunnah. Faminha, antaranya ahadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sunnah itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sunnah tu apalah. Jadi di sini inilah yang kata hakadha fi ba'd nusakh was sunnatu faminha, lafaz faminha dalam sebahagian nusakh ditulis. Kata Syekh Syarqawi, wal ansab, yang munasabah ialah wal munasib isqat faminha. Maknanya kalau munasabahnya sebut was sunnatu ahadits Rasulillah adalah. Sebab dia kata faminha itu maknanya ada lagi selain padahal sunnah itu ialah hadis Nabi lah. Sunnah dengan hadis benda yang tarani sama sunnah, dan juga hadis ni benda sama lah. Ada perincian yang membezakan, yang mentafsirkan ada, tapi secara umumnya bila kita kata sunnah Nabi merujuk pada hadis Nabi. Jadi al-munasib katanya isqatu faminha, tapi ada pun itu yang tertulis pada sebagian naskah. Jadi diisbatkan sebagaimana yang ada dalam naskah daripada yang ditulis daripada kalam. Ya. Jadi sunnah itu apa? Sunnah itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma', dan juga ijma'. Ijma' itu apa? Ittifaq al-ulama'i ala anna Allah sami'un basirun mutakallim. Ijma' ialah persepakatan ulama. Dia ambil takrif ijma' secara ringkas ni. Sepakatan berkait dengan isu kita ni, makna persepakatan ulama ala anna Allah sami'un basirun mutakallim, bahawa Allah ni mendengar, melihat dan berkata-kata. Kalau takrif ijma' tu dalam usul fiqh tu ittifaq mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittifaq mujtahid daripada umat Nabi setelah kewafatan Nabi pada min ahkam syariah, pada mana-mana hukum dan hukum syarak. Itu takrif pada usul fiqh lah. Jadi dalam usul kita ni ialah ijma' persepakatan pada Allah Ta'ala itu mendengar, melihat dan berkata-kata. Okay? Boleh. Jadi makna siapa yang menafi Allah mendengar, melihat dan berkata, ini kufur lah. Sebab itu Mu'tazilah sekalipun dia tidak nak. Mu'tazilah dia nafi sifat ma'ani, tetapi ma'nawiyah dia tak nak. Sami', Allah itu sami' dia tak nafi. Allah itu basir dia tak nafi.
Allah itu mutakallim juga nafi, tapi dia nafi Allah ada sifat yang namanya sifat sama. Dan Allah mendengar tapi bukan dengan sifat sama, mendengar dengan zat. Allah melihat, Allah basir, tapi bukan dengan sifat basar. Allah basir dengan zatnya. Allah mutakallim, Allah berkata-kata, bukan dengan sifat kalam, tapi berkata-kata dengan zatnya. Jadi yang dinafikan oleh Mu'tazilah ialah sifat ma'ani, sifat yang lebih daripada zat. Tapi mereka mengisbatkan sifat maknawiyah itu, mutakallim, basirun, sami'un. Wa aidan, itu selesai, itu dalil nafi. Wa aidan, dan juga lau lam yakun sami'an basiran mutakallima, kalau Tuhan tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata-kata, lakana asamma a'ma abkama, nescaya Tuhan itu pekak, buta, lagi bisu. Kalau Tuhan tak bersifat dengan satu sifat ni, maka bersifat dengan lawan dia lah. Lawan mendengar ialah pekak, lawan melihat ialah buta, lawan berkata-kata ialah bisu. Wa dzalika 'alaihi ta'ala muhal, dan itu atas Tuhan itu mustahil Allah Ta'ala buta, pekak, juga bisu. Kenapa? Lihtiyajihi ila man yukammiluhu, kerana berhajat Tuhan kepada yang menyempurnakannya. Kepada yang menyempurnakannya. Dah Allah kurang, kalau Tuhan tak dengar, maknanya dia lemah, dia kurang, mana berhajat kepada yang menyempurnakannya. Kerana tak layak Tuhan itu kecuali sempurna. Jadi kalau Tuhan tak sempurna, perlu pada yang menyempurnakannya dulu. Bila begitu, wa dzalika yastalzimu hudutsahu, dan itu melazim akan bahaginya Tuhan. Bila Tuhan berhajat kepada yang lain untuk menolak kekurangan, untuk menyempurnakannya, maka Allah itu bahagia. Bagus. Allah bersifat dengan hukum, bersifat dengan bahagia, bukannya bahagia. Dia berhajat kepada yang lain, mengadakannya ke menyempurnakannya. Jadi sifat berhajat ni sifat makhluk, sifat hadis. Bila Allah berhajat kepada yang menyempurnakannya, maka lazim Allah bahagia, wa huwa ahad, dan itu mustahil. Maka ternafilah bahawa Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sama masa kalam, dan sabitlah bahawa Allah wajib bersifat dengan sama masa dan juga kalam. Sebab itu dalil akli lah, dalil akli. Jadi dalil akli dia dari segi aspek, kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat itu, maka Tuhan pun lemah. Bila lemah, maka dia berhajat kepada yang lain, maka dia lazim bersifat kepada. Maka itu dalil bagi sifat-sifat tersebut. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati أو تركه جائزا في حقه تعالى، فلأنه لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلا أو استحال عقلا لانقلب الممكن واجبا أو مستحيلا، وذلك لا يعقل. Adapun dari keadaan membuat mungkin atau tidak membuatnya itu harus pada Allah Ta'ala. Sekarang ni masuk pada sifat yang harum bagi Allah. Sifat yang harum bagi Allah ialah mengadakan mungkin ataupun tak mengadakan. Buat atau tak buat itu harus bagi Tuhan. Apa dalil bahawa buat mungkin itu atau tak buat itu harus saja? Maknanya Tuhan tak wajib buat apa-apa makhluk ini. Juga Tuhan tak wajib tak buat. Dengan maksud Tuhan mustahil buat makhluk. Apa dalil bahawa perbuatan makhluk nak buat atau tak nak buat ni harus saja pada Allah Ta'ala? Maka kerana sesungguhnya kalau wajib atau Allah Ta'ala sesuatu daripada makhluk ini pada akal, kalau wajib Tuhan buat, ataupun mustahil pada akal, Allah Ta'ala mustahil buat, apa akan jadi?
lam qalabal mungkin wajiban. Jadilah perkara mungkin itu wajib. Nampak? Jadi inqilabul haqa'iq. Inqilabul haqa'iq. Apa dia? Perkara mungkin cakap bertukar jadi wajib. Jadi berlaku dipanggil qalbul haqiqah ataupun inqilabul haqa'iq, berubah hakikat. Dan berubah hakikat ni mustahil. Okay. Apa itu perkara mungkin? Bila kita kata mungkin ni, maknanya benda yang ada boleh, tak ada boleh. Boleh terima ada dan tak ada. Andai kata perkara yang asalnya bersifat dengan imkan, boleh ada dan boleh tak ada, tiba-tiba Allah wajib buat dia, apa akan menjadi? Benda itu tak panggil mungkin lagi lah. Benda itu tak panggil harus lagi. Berubahlah benda mungkin itu jadi wajib. Wajib Tuhan buat. Nampak tak? Benda yang mesti Tuhan buat tak jadi harus lah. Padahal kita kata benda itu hukumnya ada pun boleh jadi, tak ada pun boleh jadi. Tapi bila kata Allah wajib buat, maknanya benda itu mesti kena ada. Berubah hakikat mungkin itu jadi wajib. Ataupun mustahil pada akal Tuhan buat. Mustahil Allah Ta'ala memasukkan orang beriman dalam neraka. Memasukkan orang beriman dalam neraka mustahil. Mustahil akal ni, bukan mustahil dalam. Mustahil akal mana? Akal tak dapat menerima bahawa Allah memasukkan orang beriman dalam neraka. Bagi bagi yang malam-malam, takut salah faham. Bunyi macam salah ni. Bunyi macam salah. Kita bunyi macam pelik. Apa hukum Allah Ta'ala memasukkan orang beriman dalam neraka? Apa hukum dia? Harus pada akal. Maknanya perbuatan. Kenapa? Kenapa harus? Kerana benda itu benda mungkin, benda yang makhluk dia. Jadi makhluk ni maknanya Allah boleh buat, Allah boleh tak buat. Orang beriman, Tuhan nak masuk syurga, boleh. Allah Ta'ala tak masuk syurga, mungkin. Orang tak beriman, Allah Ta'ala nak masuk neraka, boleh. Tak masuk neraka, boleh. Dari segi hukum akal, benda itu harus pada akal. Baik. Tapi apa yang Allah Ta'ala pilih, Allah memilih memasukkan orang beriman dalam syurga. Allah memilih memasukkan orang tidak beriman dalam neraka. Itu pilihan Tuhan lah. Kita tak tengok kepada hukum syarak pilihan Allah Ta'ala tu. Dari segi hukum Allah Ta'ala menentukan orang beriman dalam syurga, orang tak beriman dalam neraka tu, itu ketetapan Allah. Ketetapan itu atas semata-mata kehendak dia, bukan kerana wajib. Bukan kerana wajib. Kenapa? Kerana tidak ada suatu pun daripada perbuatan ini yang wajib atas Tuhan buat. Kenapa tak wajib? Andai kata wajib, apa akan berlaku? Benda yang asal maknanya Allah boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Boleh masukkan juga, boleh masukkan neraka. Dari segi kebebasan pilihan dia bebas. Tiba-tiba kita kata wajib, apa akan jadi? Maknanya terpaksa Tuhan buat dan pilih salah satu. Jadi Allah Ta'ala terpaksa. Ini bertentangan dengan akidah bahawa Allah Ta'ala fa'alun lima yurid. Allah membuat apa yang dia nak. Allah tidak ada yang menghalang ataupun menyekat kehendak dia. Dia nak buat macam mana, dia boleh buat. Tidak ada yang mewajibkan dia sesuatu. Kita dialah, kita semayang wajib sebab Allah mewajibkan. Apalah bagi kita hamba dia. Kita wajib hingga puasa bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala wajibkan. Tak apalah kita ni kena patuh kepada Allah Ta'ala. Allah tu sendiri ada sesuatu yang dapat mewajibkan sesuatu atas Tuhan. Ada. Sebab itu dia memilih apa yang dia fa'al liman. Maka sesuatu yang dipilih itu daripada perbuatan makhluk ni, hukum makhluk ni, hukumnya harus. Boleh pilih, boleh pilih. Andai kata benda yang menerima ada dan tak ada jadi wajib Tuhan buat, maka bertukarlah benda asal harus menjadi wajib. Allah Ta'ala harus memasukkan orang beriman dalam syurga. Dia kata wajib Tuhan. Maknanya dia tak jadi harus lah. Alam ini ada dia boleh jadi, tak ada dia pun boleh jadi. Dari segi asal ni lah, kita tak tengok pada
apa yang telah ada ni. Dari segi asal wujud alam ni, hukumnya harus ada tu pun boleh, tak ada pun boleh. Sebelum ada alam, maka dia bersifat dengan imkan. Maka kita panggil dia mungkin. Kenapa mungkin? Dia boleh terima dua-dua. Tiba-tiba kita kata Allah wajib buat alam. Orang ada wajib. Jadi orang tak panggil mungkin kan? Orang panggil wajib. Apa itu wajib? Wajib ialah sesuatu yang tak terima tidak. Jadi dia bertentangan dengan hakikat. Alam ni asal tak ada, tiba-tiba ada. Boleh kita kata dia wajib. Kata wajib. Kalau dia wajib tu dia mesti ada daripada sejak azal. Tapi kewujudan dia menunjukkan bahawa dia sebelum ada tak ada. Bila ada dia itu sebelum tak ada, maknanya dia bukan wajib, dia mungkin. Maka kerana itu, andai kata kita kata wajib melakukan membuat mana-mana mungkin itu wajib bagi Tuhan, maka berubahlah perkara mungkin menjadi wajib. Atau kita kata mustahil. Mustahil Allah Ta'ala memasukkan orang beriman dalam neraka. Mustahil dengan makna mustahil akal. Kita bincang ni hukum akal. Mustahil Allah Ta'ala memasukkan orang beriman dalam neraka. Mustahil tak? Jawab. Sebab apa? Bila kita kata mustahil, kita kata seakan-akan benda yang asal Allah memasukkan hamba, boleh masukkan mana-mana, jadi wajib Allah Ta'ala tak boleh masuk syurga, kena masuk neraka pula gitu. Atau mustahil Allah Ta'ala masukkan dalam neraka dengan maksud hamba boleh pilih untuk memasukkan dalam neraka. Walhal syurga dan neraka itu makhluk dia, hamba ini makhluk dia. Ikutlah mana-mana dia nak letak dari segi hukum akal. Sebab tu kata pengarang, kalaulah wajib atas Allah Ta'ala sesuatu ataupun mustahil sesuatu, akan ubah mungkin ini jadi wajib ataupun ubah jadi mustahil, dan perubahan itu dipanggil qadru haqqah, itu mustahil. Mana boleh? Maksud sesuatu yang hakikatnya mungkin kekal, sesuatu yang hakikatnya wajib kekal. Kalau tidak, Allah tak panggil wajib, Allah tak panggil mustahil, tak mungkin, habis. Akan habis istilah itu dan kita tidak akan tahu hakikat sesuatu. Wadzalika la yu'qalu, dan demikian itu tidak dapat digambarkan akal. Sikit ya. Qala syarih al-mumkinu wal jaizu fi istilahil mutakallim. Al-mungkin, benda mungkin itu dah benda yang jaiz. Kamu mungkin kau panggil, jaiz kau panggil. Pada istilah ahli kalam. Dia satu lagi, hadis ataupun makhluk. Kalau hadis makhluk ni syaratnya benda tu ada lah. Kalau kita nak bersihkan benda yang hadis atau hadis ni benda yang ada. Ataupun makhluk ni benda yang dalam dicipta. Kalau belum dicipta dipanggil benda mungkin saja menjadi. Ya. Huwa jaizu fi istilahil mutakallimi wa huwa ma yasihu fil 'aqli wujuduhu wa 'adamuhu. Okey, apa itu benda mungkin atau benda jaiz? Ialah sesuatu yang sah pada akal, ada dan tiada. Kita pada akal ada, kita pun boleh terima, tak ada pun boleh terima. Jadi benda yang menerima ada dan tak ada tu dipanggil benda yang mungkin, jaiz. Wala arjahiyata li ahadihima 'ala al-akhar. Tidak ada berat salah satunya atas yang lain. Tak ada berat lah. Maknanya pada asal dia menerima ada dan bukan tak ada. Falau wajaba alaihi syai'un minal mungkinat. Ada kata wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripada mungkin. Kalau Tuhan tu wajib buat mana-mana mungkin, kathawabi, itu contoh bagi mungkin. Masalah beri pahala, itu perbuatan fi'il mungkin, beri pahala, beri Allah Ta'ala masukkan syurga, itu sawab kita bagi. Anda kata masukkan syurga itu wajib pada akal, awistahala fi haqqihi, ataupun mustahil pada haknya, kal kufri, nama bukan, kal kufri wal ma'asi, seperti kekufuran dan maksiat-maksiat akal pada akal. Anda kata perkara maksiat, kufur ataupun maksiat ini mustahil akan Allah Ta'ala buat, contoh pada akal. Lam talaba al-mungkin wajiban, akan berubahlah mungkin menjadi wajib
wala yutasawwaru fil 'aqli 'adamuhu. Yang mana wajib yang tidak tasawur pada akal tidak ada. Apa takrif wajib? Wajib ialah sesuatu yang akal tak terima, tak ada. Tapi bila kita kata alam ni mungkin, tapi Allah wajib buat alam. Allah wajib buat alam. Maknanya apa? Mungkin ialah benda yang boleh terima ada, terima tak ada. Tiba-tiba jadi wajib. Wajib itu benda yang tak terima tak ada. Macam mana? Berubah hakikat. Tak jadi mungkin lah. Tadi dia kata dia mungkin. Tiba-tiba Tuhan wajib buat. Bila wajib buat maknanya apa makna wajib? Tak terima tak ada. Bila tak terima tak ada, mesti ada. Nampak? Ini kita kena terikat dengan takrif. Sebab itu dalam mana-mana perdebatan atau perbahasan atau hujah, kita kena ikat hujah kita dengan takrif. Kita kan kalau lawan kok kita berdebat dengan orang, kita kena ikat dia dengan takrif. Kalau tidak dia akan kona lempeh lah. Ni kalau kita memang kita tak akan keluar daripada nanti kita berbahasa. Kita akan takkan dapat takat. Kadang-kadang banyak berlaku ni kita tak sedar bahawa percakapan mereka tak dapat akhir dengan ujung dengan awal. Tadi kata gini, ni kata gini. Kita kena ambil perhatian dan kena ikat kita dengan takrif. Kalau kita pakai takrif ni dengan makna ni, maka kita memakai seterusnya dengan pengertian tersebut. Bila dah jadi wajib, maka berubahlah hakikat mungkin kan. Al-mustahilan, itu atau mana? Lam qalabal mumkinu mustahilan. Akan berubahlah mungkin tadi jadi mustahil. Mustahil itu apa dia? Sifatnya la yutasawwaru fil 'aqli wujud. Apa yang mustahil? Mustahil adalah sesuatu yang tak tasawwur pada akal ada. Benda yang akal tak terima ada, itu benda mustahil. Akal tak boleh terima dia ada. Jadi kalau tadi kita kata mustahil Allah Ta'ala memasukkan orang beriman dalam neraka, dalam neraka. Maknanya akal tak boleh terima benda tu berlaku. Mungkin je kan? Padahal memasukkan mana-mana itu kehendak Allah Ta'ala. Berubahlah hakikat mungkin itu menjadi mustahil. Wa dzalika muhalun, dan itu mustahil li'annahu qalbul haqa'iq. Kerana itu berubah bagi hakikat-hakikat. Dan berubah hakikat ini benda yang mustahil lah. Allah Ta'ala a'la wa a'la. Selesailah berkaitan dengan itu. Masuk pada wajib pada Allah. Aku muka dia ada sebelum akhir. Dah tak habis ini. Dah tak. Dalam proses ni masih bantu Allah. Ada soalan? Mu'tazilah kata alif lam mim ahli. Dia apa tu tak dengar. Dia panjangnya alif lam mim ahli itu. Alif lam mim ahli itu ahli sunnah pun terima. Dia alif lam pada alhamdulillah ni ada tiga. Pertamanya alif lam bil istighraq dengan maksud kullu fardin min afradil hamd, setiap puji-puji. Istighraq maknanya menghabisi puji-puji, segala puji-pujian. Istighraq afradil hamd. Yang kedua dipanggil alif lam lil jinsi. Lil jinsi juga bermakna umum, dengan makna jenis puji. Pujian, jenis kepujian kesemuanya. Lil jinsi. Bermakna umum juga. Yang ketiga ni alif lam lil ahdi. Lil ahdi. Alif lam lil ahdi ni sebahagian menafsirkan alif lam lil ahdi dengan makna puji yang Allah puji dirinya. Alhamdulillah, pujian yang Allah Ta'ala ahdi, maknanya yang telah maklum bahawa Allah memuji diri. Pujian yang Tuhan puji akan dirinya itu
hanya layak bagi Allah. Jadi penisbahan pada Mu'tazilah itu anda tengok tak masuk tu dengan jiwa. Tuan mari cara maksud makhluk satu satu enggak tak pasti. Tapi kalau dia sebut tu mungkinlah boleh tengok mungkin kalam tu datang daripada Syekh Zaman Syari tu, sebab itu dia semua kepada Mu'tazilah. Tapi ulama kita terima sebab apa? Sebab bahkan mereka mentarjihkan alif lam min ahli mana kerana puji yang selayaknya dipuji hanyalah Allah Ta'ala puji dirinya. Kerana puji makhluk kepada Tuhan tak akan sama puji Tuhan akan dirinya. Kerana makhluk ini tidak mampu memuji akan Allah Ta'ala sebenar-benar puji. Maka pujian yang selayaknya ialah pujian Allah bagi dirinya. Maka alhamdulillah di alif al di situ memberi makna al-ahdiyah, yakni puji yang Allah Ta'ala puji diri itu lillah, hanya berhak bagi Allah Ta'ala. Tapi dari segi tafsiran tu andai katalah datang daripada bentuk Mu'tazilah sekali pun, tapi itu dari segi bahasa tak lain. Cuma tengok balik, tengok dalam tafsir Masyari, Zaman Syari sebab apa. Kalau itulah mungkin yang ambil daripada itu. Tapi tafsiran Zaman Syari bagi alhamdulillah itu, tafsiran itu tak salah dari segi bukan. Tak salah dari segi bukan. Tuhan ada secara dua miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.